Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Insyaallah sama-sama kita mulakan pertemuan kita hari ini dengan baca suratul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. InsyaAllah hari ini kita masuk kepada surat 176. Ada skrip, ada tu tak? Ada apa? Semua ada kitab kan? Ada apa? Slide. Ayat 55 hingga 58 kan? Hari itu kita tamat tentang kisah Hawariyun. Ya? Hawariyun ni ada 45 tempat dalam Al-Quran. Hawariyin. InsyaAllah ni kita masuk ayat 55 ya, surat A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي مطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة فما لهم من ناصرين فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. Masuk ayat 55 surah Ali Imran ini. Surah Ali Imran lah. Ali Imran. Dia Ali. Dalam buku ni pun dia tulis Al Imran. Sebenarnya Ali. Kita tengok kat atas kat nama surah kan. Dia tulis Al Imran. Sebenarnya Ali. Kalau Al Imran seorang. Imran. Oh Imran itu. Kalau Ali Imran keluarga Imran. Dalam Ali Imran kan. Cuma kat atas tu nama surah. Dia tulis surah Al Imran. Salah yang tu. Al makna lain, Al Imran makna lain, Ali Imran makna lain. Al Imran satu Imran, Ali Imran keluarga Imran. Okay. Baris istilah yang membezakan Ustazah, yang ada tanda panjang tu Alif lam kan? Alif kalau Al Imran alif lam, baris lah kalau tulis Jawi kan. Kalau tulis Arab ada tanda panjang tu. Beza maknanya tu. Ini memang bukan cerita Imran. Kalau Al Imran cerita Imran seorang. Kalau Ali Imran cerita keluarga Imran. Kan dia bermula daripada awal kan. Nabi Zakaria. Lepas tu isteri Nabi Zakaria. Kisah ibu Maryam. Itu keluarga Imran lah tu. Panjang cerita keluarga Imran ni sebab melibatkan daripada awal kan. Sehinggalah akhirnya tentang agama Nasrani, agama Kristian. Kita tengok pengertian ayat. Idh qala, ingatlah ketika Allah berfirman. Idh qala,
ketika Allah berfirman, wahai Isa, clear tak suara Ustazah? Clear. Ya. Wahai Isa, sesungguhnya aku akan menidurkanmu dan mengangkat kamu kepadaku ke langit, serta membersihkan kamu dari orang-orang kafir dan menjadikan orang-orang yang mengikuti kamu di atas orang-orang yang kafir hingga hari kiamat. Kemudian hanya kepada akulah kembalimu, lalu aku memutuskan di antaramu tentang hal-hal yang selalu kamu berselisih padanya. Ayat 55. Adapun orang-orang yang kafir, maka akan kusiksa mereka dengan siksa yang sangat keras di dunia dan di akhirat. Dan mereka tidak memperolehi penolong. 56. Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal yang soleh, maka Allah akan memberikan kepada mereka dengan sempurna pahala amalan-amalan mereka. Dan Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim. 7. Demikianlah kisah Isa. Kami bacakannya kepada kamu sebagai sebahagian dari bukti-bukti kerasulannya dan bacakan Al-Quran yang penuh hikmah. Ayat 38. Sadaqallahul azim. Ini Allah cerita setelah Nabi Isa tentang Nabi Isa diangkat. Mutawaffi kan? Taufik ni maknanya daripada perkataan wafat ni. Kemudian rafi'uka diangkat, ilayya wa mutahhiruka dan dibersihkan. Kita tengok di sini. Makna kalimah mutawaffi kan? Firman Allah Subhanahu wa taala, inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya. Sesungguhnya aku akan menyampaikan kamu kepada akhir ajalmu. Mutawaffik itu diterjemahkan kamu akhir ajal dan mengangkat kamu kepadaku. Rafi'uka tu aku angkat kamu. Yang dimaksudkan dengan kata al-wafat, mutawaffik ni daripada perkataan wafat. Wafat di sini adalah tidur sebagaimana firman-Nya, wa huwallazi yatawaffakum bil-lail. Dalam ayat 60 surah Al-An'am ada perkataan ni, yatawaffakum. Daripada mutawaffik, wafat. Itu perkataan seperti yang membawa erti wafat. Dan dialah yang menidurkan kalian di malam hari. Maksud wafat di sini seperti mana dalam surah, maksud yatawaffakum di sini, kamu ditidurkan. Dalam surah Al-An'am, makna ni sama dengan makna dalam surah Ali Imran ayat 55 ni, diwafatkan. Maksud dia ditidurkan. Asal wafat ni mati. Mati itu maknanya pengertian wafat itu sebenarnya kita kata mati, tidur bangun balik, kan? Tidur tak bangun, wafat. Ini tidurkan. Nabi Isa ditidurkan ni dengan maksud yang bukan macam kita tidur lah. Yang dimaksudkan dengan kata wafat di sini adalah tidur. Juga firman-Nya dalam surah Allah, tawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Allah lah yang memegang jiwa manusia ketika matinya, ada wafat. Dan memegang jiwa orang yang belum mati pada waktu tidur. Dalam surah Az-Zumar ayat 42. Perkataan wafat, bahasa Arab wafat maksud mati. Dan mati yang maksud di situ. Maksud mati yang dimaksudkan dalam ayat ini adalah tidur. Kita pun kata tidur tu mati. Mati sementara lah. Kan mati juga. Mati sementara. Berlaku kiamat kecil kepada kita. Rasulullah SAW jika bangun tidur berdoa. Menunjukkan perkataan wafat tu ada. Alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Maksud dia, segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami, menghidupkan kami, dan kepadanya tempat kembali. Mati dengan tidur ni umpama matilah. Dan kita mati sekejap. Mati yang betul-betul tu mati tak bangun-bangun lah. Sebab tu bila bangun tidur, Rasulullah ucapkan ucap syukur kerana Allah hidupkan kita setelah mematikan.
Kemudian Allah SWT berfirman lagi dalam surah dalam surah An-Nisa ayat 156 hingga 159. وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ فَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا فَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا. Ini Allah jelaskan tentang Nabi Isa tu, macam mana keadaan yang dia, apa yang berlaku sebenarnya. Ya? Maksud surah ni, maksud ayat ini 156 hingga 159 ni. Dan kerana kekafiran mereka terhadap Isa dan tuduhan mereka terhadap Maryam dengan kedustaan besar, iaitu tuduhan zina, dan kerana ucapan mereka, sungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam, Rasulullah. Mereka mengatakan mereka membunuh, mendakwa mereka telah membunuh. Padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya. Ini Allah sendiri. Kenapa kita kata Nabi Isa tidak mati, tidak disalib, tidak mati dibunuh dan tidak disalib? Kerana Allah yang sebut ini. Ya. Padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya, tetapi yang mereka bunuh ialah orang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka. Jadi berlaku kekeliruan waktu itu. Mereka dah Allah SWT gelapkan pandangan. Sesungguhnya orang-orang yang berselisih faham tentang pembunuhan Isa benar-benar dalam keraguan. Mereka dalam keraguan tentang yang dibunuh itu. Mereka tidak punya keyakinan tentang siapa yang dibunuh itu, kecuali mengikuti persangkaan belaka. Mereka tidak pula yakin bahawa yang mereka bunuh itu adalah Isa. Tetapi yang sebenarnya Allah telah mengangkat Isa kepadanya. Mengangkat, itu yang dia nak sebut tadi. Pengarang nak sebut tadi, dia ada ayat ini ada kaitan dengan perkataan wafat tadi. Dan tetapi yang sebenarnya Allah telah mengangkat Isa kepadanya. Dan adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Tidak ada seorang pun dari ahli kitab kecuali akan beriman kepadanya, kepada Isa sebelum kematiannya. Dan di hari kiamat nanti, Isa itu akan menjadi saksi terhadap mereka. Maknanya Allah dah sebut dengan jelas cerita. Kalau orang Kristian tanya di mana kita dapat kita kata kenapa kita cakap Nabi Isa tak mati. Allah sendiri yang menceritakan keadaan. Allah cerita dengan detail ni apa yang berlaku. Ya? Ketika itu mereka kelam kabut, mereka dah tak tahu apa yang berlaku sebenarnya. Ya? Jadi Allah angkat Nabi Isa. Angkat yang disebut di sini wafat. Jadi berbagai pengertian, berbagai huraian oleh para ulama tentang ayat inilah. Jadi Nabi Isa dikatakan diangkat ke langit. Jadi ikut jumhur ulama, para ulama sepakat mengatakan Nabi Isa diangkat ke langit. Baginda tidak mati, tapi Allah ambil, Allah bawa, Allah alamlah ke langit itu macam mana kan. Allah bawa dengan roh dan jasadnya sekali. Waktu Isra' dan Mi'raj, Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW ada bertemu dengan Nabi Isa dalam Mi'rajnya tu. Nabi Isa dalam hadis-hadis yang lain digambarkan akan turun nanti. Akan turun di akhir zaman, akan membunuh Dajjal, kemudian memusnahkan salib yang mereka buat sebagai lambang agama Kristian. Salib itu sebagai ambil sempena kayu palang salib yang dikatakan Nabi Isa telah disalib di situ. Jadi mereka jadikan itu sebagai lambang ketaatan mereka lah kepada agama Nasrani, kepada Nabi Isa. Tapi Nabi Isa datang nanti akan musnahkan semua itu. Ya? Okey. Huraian seterusnya. Dhamir iaitu kata ganti pada firman-Nya qabla mautihi. Nanti cerita di sini kan, Allah cerita di sini
qabla mauti, sebelum matinya, kembali kepada Isa alaihissalam. Maknanya Nabi Isa diangkat oleh Allah, ayat ini menunjukkan belum mati. Ya? Jadi bila dia turun nanti, seluruh ahli kitab akan beriman kepadanya. Artinya tidak seorang pun dari ahli kitab melainkan akan beriman kepada Isa pada saat turun ke bumi kelak sebelum hari kiamat, sebagaimana akan dijelaskan. Maka pada saat itu semua ahli kitab akan percayainya kerana ia menghapuskan jizyah. Nabi Isa turun nanti bunuh Dajjal, dia menghapuskan jizyah. Jizyah ni cukai yang dikenakan kepada orang bukan Islam. Ya? Mana ada sebab lah kenapa berlaku macam tu. Kenapa Nabi Isa diturunkan untuk melakukan semua ni. Ya? Di akhir zaman fitnah macam-macam berlaku kan. Jadi Nabi Isa akan menyelesaikan beberapa masalah. Ya? Dan tidak menerima kecuali Islam. Masa tu Nabi Isa beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Orang-orang yang menyembah, yang menganggap Nabi Isa sebagai Tuhan, sebagai anak Tuhan, itu maknanya hari itu akan terbukti mereka adalah sebenarnya salah sebelum ini. Nabi Isa sendiri yang akan membuktikan tentang kebenaran Nabi Muhammad SAW, kebenaran kitab Allah. Dan firman Allah, ini mutawaffika, Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Al-Hasan Al-Basri yang mengatakan wafat di sini maksudnya tidur. Allah mengangkatnya dalam tidurnya. Jadi uraian ada dalam hadis riwayat Ibnu Hatim. Dia kata dalam kitabnya, dalam kitab lain lah, hadis. Ya. Maknanya ada yang kata Abi Hatim, dia kata Ibnu Abi Hatim dia kata wafat maksudnya tidur. Maknanya tidur pun tak matilah. Kan? Yang kata wafat Allah angkat ke langit kan tak matilah. Itu jumhur ulama kata tak mati. Walaupun adalah segelintir ulama yang kemudian kata Nabi Isa mati, tapi kita tak pegang dengan pandangan itulah. Ayat-ayat Allah lebih ayat-ayat Allah yang dalam surah lain, dalam surah An-Nisa misalnya, lebih kepada menjadi dalil bahawa Nabi Isa tidak mati. Hadis Rasulullah tentang turunnya Nabi Isa menggambarkan bahawa Nabi Isa belum wafat, belum mati. Ya? Belum wafat dengan arti belum mati lah. Ya? Dan perubahan dalam agama Al-Masih. Ada apa-apa nak tanya? Okey, kita sambung kalau tak ada. Dan perubahan dalam agama Al-Masih. Firman Allah SWT, wa mutahhiruka minal ladzina kafaru, serta membersihkan kamu dari orang-orang kafir, itu dengan mengangkat muka langit. Ya? Allah SWT menyelamatkan dari fitnah, membersihkan daripada membersihkan, maksud dia membersihkan maruah, membersihkan diri Nabi Isa itu sendiri daripada menjadi masa, menjadi fitnah, menjadi ini kepada orang kafir, menjadi menjadi tohmah, akhirnya jadi tohmah, jadi fitnah, diperlakukan perkara kepadanya. Jadi Allah selamatkan, Allah bersihkan kamu dari orang kafir, iaitu dengan mengangkatnya ke langit. Allah selamatkan. وَجَعَلُوا الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ, dan menjadikan orang-orang yang mengikuti kamu di atas orang yang kafir hingga hari kiamat. Menjadikan orang yang mengikuti kamu di atas orang yang kafir ini maknanya orang yang beriman, yang ikut Nabi Isa alaihissalam, maknanya dia menjadi di pihak yang benar di atas orang yang kafir itu, maknanya mereka selamat daripada orang kafir, mereka tidak termasuk dalam kelompok orang kafir. Ya? Demikianlah yang terjadi. Sesungguhnya Al-Masih alaihissalam diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke langit. Setelah itu sahabat-sahabatnya terpecah menjadi beberapa golongan. Siapa sahabat-sahabatnya itu? Al-Hawariyun. Ada yang beriman kepada ajaran yang dia bawa, bahawa dia adalah hamba sekaligus rasulnya, serta anak dari seorang hambanya. Di antara mereka ada yang berlebih-lebihan
menyanjungnya hingga menjadikannya sebagai anak Allah. Di kalangan mereka yang beriman itulah ada juga yang akhirnya mereka dah jadi keliru. Ya, maklumat yang sebenar tu tak ada nabi, tak ada rasul dan nak tekuk. Ya? Jadi ada pula di kalangan mereka tu yang asalnya betul pengikut Nabi Isa, Hawariyun, mereka pula menyembah Nabi Isa. Ada pula yang menganggap Isa adalah anak Allah dan ada pula yang menganggapnya sebagai salah satu dari Trinitas, 3 dan Tuhan. Trinity itulah, Trinity itu God, okay? Tuhan, okay? Kemudian ada anak Tuhan, Father, ada Son, ada Ruh Kudus. Jadi maknanya konsep Trinity ni orang Kristian sendiri pun kalau nak bincang, nak cakap pasal benda tu, dia orang pun confused, complicated sangat nak cerita. Sebab memang suatu yang tak masuk akal. Tuhan tu 3, dalam 1 ada 3. Dalam 3 ada 1. Tuhan ada anak itu juga adalah Tuhan. Wallahualam. Na'udzubillah. Jadi jangan kita maknanya terkeliru, terlintas macam nak kaji-kaji sangat. Dia suatu yang memang Allah cerita dengan jelas dan simple, kan? Kita tengok dah. Sangat mudah tentang kisah Nabi Isa. Kelahirannya tu adalah kelahiran yang macam Nabi Adam AS. Nabi Adam tak ada bapa, tak ada ibu, dia jadi daripada tanah. Itu kenapa? Bagaimana boleh berlaku? Itu kuasa Allah. Itu juga Nabi Isa AS, macam mana boleh berlaku? Tak ada ayah. Tak ada ayah dan lahir dengan cara bukan daripada kekuatan yang tak elok. Ya. Tapi itu adalah kuasa Allah. Itu maknanya orang yang beriman terima dengan mudah. Tapi orang yang di dalam hatinya ada penyakit, dia macam-macam. Ya. Dia confused, bila dah confused dia dengan apa? Dengan berbagai masalah lain yang ada dalam fikiran dia akan seterusnya tentang masalah ketuhanan pun jadi complicated. Nabi dianggap Tuhan. Ya. Allah SWT telah menyebutkan ucapan mereka itu dalam Al-Quran dan membantah sikap kelompok dari mereka. Akan tetapi mereka tetap tidak bergeming. Begitu ke ditulis? Dalam keyakinan mereka. Tidak berganjak lah. Bahasa Indonesia. Tidak berganjak dalam keyakinan seperti itu selama hampir 300 tahun. Hingga akhirnya muncul di tengah-tengah mereka seorang raja Yunani bernama Constantine yang memeluk agama Nasrani. Dia jadi macam-macam lagi, bertambah-tambah jadi complicated bila raja Yunani yang dalam Constantine ni dia masuk agama Nasrani, dia buat banyak pindaan lagi. Dia tambah macam-macam lagi sesuai dengan keperluan dia, kepentingan dia. Ada juga yang mengatakan bahawa ia masuk agama Nasrani sebagai tipu muslihat dengan tujuan untuk merosakkannya. Kerana dia adalah seorang filosof ahli falsafah. Ahli falsafah ni pemikir lah. Pemikir ni lah kadang-kadang. Bila mereka ni orang bijak pandai, kepada orang-orang dia perkenalkan macam-macam falsafah yang pemikiran yang kadang mengelirukan orang ramai. Orang yang tak tahu ikut, orang yang tahu pun kadang rasa macam mereka ni bijak, dia ikut. Jadi itulah akhirnya agama Nasrani itu terus berkembang dengan berbagai penyelewengan. Ada juga yang mengatakan hal ini disebabkan ia tidak memahami agama tersebut. Maka Constantine pun berubah, menambah dan mengurangi beberapa ketetapan yang ada dalam agama Isa. Ada pendapat yang mengatakan sebab dia tak tahu, jadi dia mereka-reka. Constantine membuat undang-undang dan amanah besar untuk agama Nasrani. Padahal sebenarnya yang demikian itu merupakan pengkhianatan yang hina. Sebab dia raja, dia ada kuasa, dia buat. Orang lain ikut. Orang lain ikut. Di zaman kekuasaannya lah daging babi dihalalkan. Sebelum tu orang Yahudi tak makan babi juga. Di zaman kekuasaannya lah orang Yahudi dan Nasrani tak makan babi juga. Daging babi dihalalkan dan mereka salat dengan menghadap timur. Ikut Constantine. Patung Isa diletakkan di gereja. Dah mula di zaman Constantine dalam abad ke-4 ke-5 Hijrah macam tu. Ke-5 Masihi kalau ikut sejarah. Patung Isa diletakkan di gereja. Mula buat patung, patung macam tu lah. Macam yang ada hari ni, patung di kayu salib.
letak dalam gereja, di tempat-tempat ibadah, di biara-biara. Konstantin pun menambah ibadah puasa mereka sebanyak 3 hari disebabkan dosa yang dilakukan. Ini daripada kitab-kitab apa? Dia rujukkan para sejarawan, kitab-kitab. Berbagai kitab lah rujukan faktanya dalam Al-Quran tak sebut. Menurut anggapan mereka, sehingga agama Al-Masih berubah menjadi agama Konstantin. Ini zaman kemudian, tahun ke-4, tahun ke-5 Masih. Akan tapi dia telah membangunkan untuk mereka gereja, biara dan tempat ibadah yang jumlahnya lebih daripada 12,000 buah. Selain itu, ia pun membangun sebuah kota yang disebabkan kepadanya Constantinople. Constantinople ni di mana? Constantinople ni Istanbul. Istanbul, Turki itu asalnya Constantinople. Dia diikuti oleh sekelompok bangsawan dari kalangan mereka, dan dalam melaksanakan semua itu mereka menekan orang-orang Yahudi. Allah telah memberikan kekuasaan kepada kaum Nasrani untuk menekan kaum Yahudi. Kerana Nasrani lebih mendekati kebenaran daripada orang Yahudi, meskipun pada dasarnya mereka semua adalah kafir. Semoga Allah ini maknanya orang Yahudi dua-dua tu salah, ya. Dua-dua tu tidak beriman pada Allah. Yahudi Allah sebut orang yang maghdubi alaihim, orang yang Allah murka kerana tahu tapi menyembunyikan kebenaran. Orang Nasrani dia hendakkan kebenaran tapi dia tak jumpa kebenaran. Mereka adalah orang yang sesat. Sesat ni dia berlaku secara dia hendak yang benar tapi kan berlaku secara tak sengaja lah, banyak kali saya sebut, ya. Jadi dibandingkan dengan orang Yahudi, Nasrani dengan Yahudi lebih teruk lah, ya. Kedua-duanya tetap salah lah. Tatkala Allah SWT mengutus Nabi Muhammad SAW, maka orang yang beriman kepada beliau, mereka beriman pula kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya dan rasul-rasulnya dengan cara yang benar. Mereka itulah pengikut semua Nabi yang ada di muka bumi. Sebab mereka telah membenarkan Rasul, Nabi yang ummi yang berasal dari bangsa Arab, untuk para Rasul dan bukan Nabi Adam secara mutlak, yang mengajak mereka untuk benarkan yang hak. Maknanya orang Islam, umat Nabi Muhammad beriman kepada semua Nabi dan Rasul. Maknanya yakin, percaya bahawa Allah SWT ada mengutuskan Rasul-Rasul sebelum Nabi Muhammad SAW. Kita yakin bahawa Rasul adalah manusia terbaik yang dipilih oleh Allah SWT. Mereka maksum. Setiap Nabi dan Rasul ada keistimewaan masing-masing yang Allah kurniakan sebagai mukjizat untuk menjadi kekuatan kepada mereka. Jadi kita beriman semua Nabi dan Rasul adalah utusan Allah. Ya? Tidak ada satu pun di antara Rasul yang Allah sebut nama dalam Al-Quran yang boleh dinafikan oleh orang mukmin. Kalau tolak seorang Rasul yang Allah sebut nama dia dalam Al-Quran tu, tak sempurnalah iman. Ya? Mungkin Nabi Daud ke ada orang tak percaya adanya Nabi Daud dengan keistimewaannya, tukang besi, mahir dalam teknologi besi, ada kilang besi, suara sedap, suara merdu, berbagai keistimewaan Nabi Daud. Ada orang tak terima Nabi Daud sebagai Nabi, sebagai Rasul. Jadi tak sempurnalah iman. Beriman pada Nabi Muhammad SAW, beriman pada semua Rasul. Dan setiap Rasul bersifat dengan sifat-sifat kesempurnaan seperti mana Nabi Muhammad SAW juga. Kerana itulah orang-orang yang beriman kepada Nabi Muhammad SAW lebih dekat pada setiap Nabi daripada umat Nabi itu sendiri yang mengaku mengikut agama dan jalan Nabi-Nya. Umat Nabi Muhammad yang beriman dengan Nabi Muhammad, yang beriman, maknanya lebih kenal, lebih dekat dengan para Nabi, Nabi-Nabi lain, para Rasul lain, sebab kita beriman dengan Allah, kita beriman apa yang Allah cerita dalam kitab tentang para Nabi. Ada umat-umat Nabi itu sendiri yang mendahaka, yang tidak mengikut Nabi mereka, Rasul mereka. Dan walaupun tidak terjadi perubahan dan penyimpangan ini, maka sungguhnya Allah telah menghapuskan syariat seluruh Rasul dengan apa yang dibawa oleh Muhammad SAW. Berupa agama yang hak yang tidak dapat dirubah dari dati sampai hari kiamat kelak. Dan agama ini akan tetap tegak, ditolong dan sentiasa menang dan atas semua agama. Walaupun kita beriman kepada Rasul-Rasul lain, kita beriman bahawa
Nabi Muhammad SAW adalah Rasul terakhir. Yang wajib kita ikut adalah syariat Nabi Muhammad. Akidah syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Ya? Akidah para Nabi, para Rasul tetap sama. Tetap sama. Akidah tetap sama sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW. Cuma syariat berbeza ikut ni lah. Ikut tiap umat tu ada perbezaannya. Ada suasana yang berbeza, ada keadaan yang berbeza, keperluan yang berbeza. Jadi syariat tu tak sama. Kita pun tak tahu dah syariat umat Nabi. Umat Nabi dan Rasul sebelum ni macam mana. Yang kita tahu adalah syariat Nabi Muhammad SAW yang disampaikan kepada kita melalui Al-Quran, melalui lidah Rasul, dan syariat itu kita wajib ikut. Ya? Syariat itu perintah berupa amalan lah. Kerana itulah Allah Subhanahu Wa Taala membukakan bumi belahan timur dan barat bagi para sahabat beliau hingga mereka berhasil membebaskan seluruh kerajaan dan seluruh negeri dari jajahan dua kerajaan besar, Parsi dan Rom, serta merampas semua kekayaan mereka lalu menafkahkannya di jalan Allah. Sebagaimana hal ini telah dikhabarkan oleh Nabi mereka dari Rabb mereka Azza wa Jalla dalam firman-Nya, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus solihati liyastahlifanahum fil ardh kama istahlafa alladhina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtada lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amnan ya'budunani la yushrikuna bihi shay'an wa man kafara ba'da dhalika fa ulaika humul fasiqun. Okey. Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal yang soleh bahawa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi sebagaimana Dia menjadikan orang-orang yang sebelum mereka berkuasa. Dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diredainya untuk mereka. Dan Dia benar-benar akan mengubah keadaan mereka sesudah mereka berada dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Mereka tetap menyembahnya dengan tidak mensekutukan sesuatu apapun dengan Aku. Dan barang siapa yang tetap kafir sudah dan itu, maka mereka itulah orang yang fasik. Allah SWT ceritakan umat Nabi Muhammad SAW akan terus berjuang menegakkan agama Allah. Ya? Jadi pelaku ni disebut di sini ayat ni dalam muka surat Al-80 ni, Allah membukakan bumi belahan timur dan barat bagi para sahabat beliau ni, maknanya meluaskan kerajaan. Jadi orang Islam meluaskan kerajaan bukan kerana nak kuasa, bukan kerana tamatkan kuasa. Ya? Untuk menyampaikan ajaran Allah. Nak bagi semua orang beriman. Semua orang menerima Islam, akhirnya dapat hidup selamat, sejahtera. Untuk menjadikan Al-Quran dan sunnah Rasulullah itu amalan semua manusia. Semua orang dapat hidup selamat dunia dan akhirat. Dalam Al-Quran kan ada segala panduan untuk hidup, kan? Jadi perjuangan jihad menegakkan agama Allah sampai kepada perluasan kawasan, berperang, sanggup mati dalam berperang, bukan kerana nak membunuh orang, nak buktikan kita kuat, kerana nak mengembangkan agama Allah supaya agama Allah ni semua orang dapat mengertinya. Cara hidup yang Allah suruh semua orang dapat ikut. Semua orang dapat hidup selamat dunia dan akhirat. Islam berperang pun ada adabnya. Sebab berperang tu bukan semata-mata nak membunuh. Berperang adalah kerana nak menyebarkan kebenaran. Dan Islam juga tidak suruh kita pergi menyerang orang tanpa sebab. Kerana nak kuasa, kerana nak tawan negeri tu, nak tawan negeri ni, negara itu, negara ini, kerana ada hasil ekonominya, kerana di situ nak menguasai negaranya yang makmur, kerana nak menguasai kekuasaan yang hebat selama ini. Jadi orang Islam pergi nak dapatkan semua itu. Semua itu dilakukan kerana nak menyebarkan agama Allah. Umat Islam berusaha menguasai Konstantinopel. Konstantinopel ni sebelum zaman kerajaan Islam ni zaman kerajaan Yunani, kan? Kemudian zaman kerajaan Kristian lah. Akhirnya umat Islam berjaya.
menguasai Konstantinopel. Akhirnya jadi Turki ini kan setelah beberapa kali perjuangan kalah menang. Sebab di situ asalnya kerajaan kuat hebat tapi raja dia zalim. Rakyat tertindas. Negara kaya, makmur tapi rakyat hidup penuh dengan dalam keadaan kezaliman, penuh penindasan. Jadi orang Islam pergi berjuang kenapa? Kerana nak membebaskan negara itu, nak membebaskan manusia supaya hidup menjadi hamba hanya kepada Allah, tidak menjadi hamba kepada manusia. Okey. Kerana itulah kesampaian. Kerana itulah umat Islam memiliki keimanan yang benar terhadap Al-Masih. Maka mereka berhasil menaklukkan kaum Nasrani negeri Syam dan memaksa mereka memasuki Romawi. Lalu mereka bertahan di kota mereka Konstantinopel. Dan Islam bersama pemeluknya akan sentiasa berada di atas mereka sampailah hari kiamat. Berada di atas ni Allah akan bagi kemenangan lah. Kalah menang, akhirnya sampai dekat kiamat Islam akan menang. Islam akan menang. Sebab selama manusia berjuang kerana Allah lah. Bila manusia berjuang bukan kerana Allah tu sebab timbul masalah. Kadang dikuasai oleh musuh. Ramai tapi kalah. Ramai maknanya dah ada kekuatan tapi akhirnya tewas. Ini kerana perjuangan itu bukan atas dasar berjuang kerana Allah, akan timbullah masalah. Ya, dah sebut dah dalam ayat tadi. Siapa yang berjuang kerana dia akan beri bantuan. Siapa yang kafir, ingkar kepada Allah, mereka termasuk orang-orang fasik, dan orang fasik ni, orang fasik, orang kafir akan sentiasa dengan keadaan Allah tu akan sentiasa menerima balasan mereka. Tak hari ni, esok, tak esok, tahun depan, tak tahun depan, kemudian hari nanti, tak mereka, anak cucu mereka, akan ada masalah. Ya. Kerana itulah umat Islam bawah As-Sadiqul Masduq Rasulullah SAW telah mengabarkan kepada umatnya ini gelaran kepada Rasulullah. Orang yang benar, yang sangat benar. Rasulullah SAW kepada Siddiq. Orang benar yang sangat benar. Dan telah mengabarkan kepada umatnya bahawa generasi terakhir dari mereka akan membebaskan kota Konstantinopel dan mengambil kekayaan yang ada di sana. Serta memerangi orang-orang Romawi secara besar-besaran yang pernah mereka saksikan sebelum. Pernah mereka disaksikan sebelum oleh manusia dan tidak pula setelah. Nah, Imam Syafi'i ini Ibnu Katsir dia kata dia dapat dalam buku dia yang lain tentang kisah kerajaan Rom ni lah. Ya. Kerajaan Rom Yunani ni kerajaan yang kuat, hebat sebelum Islam. Raja-raja mereka raja yang hebat, kerajaan kuat. Tapi selama mana raja itu tidak pegang pada ajaran Allah, tidak mengikut Nabi-Nabi Rasul-Rasul sebelum mereka, tidak ikut kepada ajaran Nabi Muhammad SAW, kekuatan mereka itu tidak memberi makna kepada kehidupan rakyat jelata. Mereka jadi kuat, jadi hebat, negara makmur tapi mereka zalim. Rakyat ditindas, ada yang jadi hamba, yang perempuan, wanita-wanita yang cantik-cantik menjadi gundik-gundik raja. Orang yang ada harta kekayaan yang dirampas. Itu kezaliman. Kezaliman yang berlaku. Bila suatu pemimpin tu, pemerintah itu dia tak ikut Islam. Kan tak ikut Islam. Sejarah telah membuktikan macam tu. Raja-raja Rom dulu memang zalim. Ya? Fir'aun memang zalim. Ya? Raja-raja Rom, raja di Andalus, sebelum Islam masuk ke Andalus, kerajaan pemerintah di dalam kerajaan Andalus di Sepanyol itu sangat zalim. Ya? Sehingga kan orang-orang rakyat tu lari pergi bertemu orang Islam. Bila orang Islam datang ke Andalus, rakyat jelata ni datang kepada pemimpin Tariq bin Ziyad. Ya, kan dia datang kepada pemimpin, mereka mengadu hal mereka dizalimi. Mengadu. Jadi Islam memberikan pertolongan kepada semua orang. Sebab Islam tu dengan namanya Islam itu adalah untuk membawa keselamatan pada kehidupan manusia di dunia dan juga di akhirat. Dan kita masuk kepada ancaman bagi orang-orang kafir dengan azab di dunia dan di akhirat.
Firman Allah SWT, فَجَعَلُوا الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِيمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ. Maksud ayat ni, dan menjadikan orang-orang yang mengikuti kamu di atas orang yang kafir hingga hari kiamat. Kemudian hanya kepada Allah lah kembalimu. Lalu aku memutuskan di antaramu tentang hal-hal yang selalu kamu berselisih padanya. Adapun orang-orang yang kafir, maka akan kusiksa mereka dengan siksa yang sangat keras di dunia dan di akhirat. Dan mereka tidak boleh menolong. Jadi Allah SWT memberikan jaminan, dia bagi pertolongan kepada orang beriman. Dan dia tidak sama sekali tidak akan membantu orang-orang yang kafir. Mereka akan menerima siksa yang keras di dunia dan di akhirat. Di dunia dan di akhirat. Di dunia lagi. Cuma di dunia ni kadang siksaan tu orang tak merasa sebagai satu siksaan kadang-kadang. Sebenarnya apa yang berlaku kepada orang kafir, walaupun dalam bentuk bukan azab siksa yang kita nampak menyebabkan mereka menderita, itu juga adalah siksaan. Macam kepada orang Islam lah. Juga lah. Allah bagi istidraj. Dia tak semayang, tak buat baik, buat dosa, tapi dapat lagi nikmat. Dapat lagi hidup senang. Dapat lagi kejayaan. Itu istidraj. Allah bagi itu bukan kerana kasih sayang Allah, tapi Allah bagi je. Sebagai sifat Allah SWT yang tidak menzalimi hamba dia, dia buat yang dia dapat. Ya? Jadi siksaan itu pun bentuk siksaan juga, istidraj. Ya? Buat dosa tapi tak rasa bersalah. Buat dosa, tak solat dan tak tutup aurat dan sebagainya, masih dapat nikmat. Itu bentuk siksaan juga. Ya? Orang kafir rasa senang lenang, mereka kaya raya, hebat, bijaksana, bijak. Masa orang Islam tertinggal. Tapi sebenarnya itu juga siksaan. Sebelum tiba siksaan yang menyakitkan tu, keadaan itu juga merupakan satu siksaan. Mereka terus jadi tak insaf, tak sedar, lalai dengan nikmat. Sedangkan hidup akhirat adalah kehidupan yang kekal abadi yang perlu kepada bekalan amalan di dunia. Jadi bila dah dapat istidraj macam tu, bekalan tu mereka leka lah. Tak perlu nak bersusah payah. Akhirnya di akhirat baru rasa manis. Alhamdulillah min zalik. Demikian juga yang Allah SWT timpakan kepada orang-orang yang ingkar kepada Nabi Isa dari kalangan Yahudi. Maupun yang bersikap ulug berlebih-lebihan terhadapnya dari kalangan kaum Nasrani. Dia akan mengazab mereka di dunia dengan dibunuh, ditawan, dirampas harta kekayaannya dan dilengsir kekuasaan. Dilengsir. Maksudnya apa tu? Dan dilengsir kekuasaan mereka dari kerajaan-kerajaan. Kekuasaan tu maknanya dikalahkanlah kan. Ya? Dilemahkan. Ya? Lengsir, tak tahulah bahasa. Pernah dengar tak? Mana bahasa Indonesia. Kita faham maksudnya, maknanya kekuasaan dia tu lemah, tidak dibela, tidak diberikan kejayaan, atau yang ada tidak ada maknanya. Jadi kerajaan-kerajaan tu tidak akan jadi kuat. Sedangkan di akhirat kelak mereka akan mendapat azab lebih pedih dan berat. Ya? Mereka disebut melampau. Kaum Nasrani, kaum Yahudi melampau. Yahudi melampau kerana sombong, takabur. Nasrani melampau kerana ditunjuk jalan yang benar, tak nak ikut. Ya? Nak ikut cara dia juga. Sedangkan dia tak tahu dia salah, dia tak betul, dia sesat. Wa ma lahum minallahi min waq. Dan tidak ada seorang pun pelindung bagi mereka dari azab Allah. Jadi dah tak dapat siapa nak tolong. Allah SWT bagi peringatan, masih tak nak kembali ke jalan yang benar. Jadi azab Allah je lah. Hanya Allah sajalah yang menjadi pelindung. Bila dah mereka tidak beriman kepada Allah, tidak mendengar ajakan para rasul, pimpinan para rasul, akhirnya balasan terpaksalah mereka terima di akhirat kelak. Ya?
Dan firman Allah Subhanahu wa taala, "Fa ammal ladzina amanu wa 'amilus solihati falyuwaffihim ujurahum." Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal yang soleh, maka Allah akan berikan kepada mereka dengan sempurna pahala amalan-amalan mereka, iaitu di dunia dan di akhirat. Orang beriman Allah janjikan balasan kebaikan itu di dunia dan di akhirat. Pahala di dunia berupa pertolongan dan kemenangan, sedangkan di akhirat berupa syurga-syurga yang tinggi. Kita kena yakinlah, kan? Kemenangan di dunia, kejayaan di dunia dan di akhirat. Macam-macam bentuk Allah bagi pertolongan dan kemenangan. Yang penting kita yakinlah. Kita yakin. Wallahu la yuhibbuz zalimin. Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim. Kita nak yakin macam mana? Yakin bahawa Allah sentiasa memberikan kemenangan kepada kita. Macam mana tu? Amy. Kita yakin macam mana? Yakin makna kita yakin segala takdir Allah SWT. Yakin bahawa Allah SWT Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Mengetahui, Maha Melihat, Maha Mendengar. Ya? Bila kita yakin kepada Dia, Dia dengan dalam kekuasaannya ada segala-galanya. Kita minta dia apa saja. Ya? Tak dapat hari ini, dapat esok. Tak dapat dalam bentuk yang kita nak, mungkin dia beri dalam bentuk yang lain. Ya? Kalau susah, kita rasa kita tak boleh rasa macam penat dah, letih dah, tak kecewa. Allah SWT Maha mengetahui. Di setiap ujian ada pahala. Di setiap ujian Allah tu akan ada balasannya, balasan kebaikan. Akan ada hikmahnya. Kita sabar tak sabar. Ya? Tak rugi kalau kita jadi sabar. Akan rugi, sangat rugi kalau kita jadi tak sabar. Ya? Kalau kita nak marah itu saja pun lah. Kita rasa nak marah tapi kita tahan je. Selalunya insyaAllah lepas tu kita akan kata baik, kita tadi tak marah, tak bangga, tak lempang, tak itu, tak ni kan. Kalau kita waktu marah tu kita bertindak, selalunya akhirnya kadang-kadang akhirnya akan ada penyesalan. Kan? Kalau kita sabar tu akan rasa punishment. Kemudian Allah SWT berfirman, "Dzalika natluhu 'alaika minal ayati wadh-dhikril hakim." Demikianlah kisah Isa. Kami membacakannya kepadamu sebahagian dari bukti kerasulannya dan bacakan Al-Quran yang penuh hikmah. Maksudnya tentang Nabi Isa ni Allah ceritakanlah kepada kita. Maksudnya apa yang kami kisahkan kepadamu wahai Muhammad mengenai Nabi Isa, mulai dari kelahirannya sampai diangkatnya ke langit, semua itu termasuk firman Allah yang diwahyukan dan dia turun kepadamu dari Lauhul Mahfuz. Maka tidak ada pertentangan tentang Isa dan tidak ada perlu keraguan. Sebagaimana firman Allah dalam surah Maryam. Dzalika Isa ibn Maryam qaulul haqq alladhi fihi yamtarun. Ma kana Allah an yattakhidha min waladin subhanahu idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Itulah Isa putra Maryam yang mengatakan perkataan yang benar. Perkataan yang benar. Masa kecil lagi dah bercakap dah. Yang mereka berbantah-bantahan tentang kebenarannya. Tidak layak bagi Allah mempunyai anak. Maha suci dia. Apabila dia telah menetapkan sesuatu, maka dia hanya berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah dia. Kan? Itulah. Surah Maryam ini ceritakan tentang kisah Isa sebenarnya dah ada dalam Al-Quran. Orang Nasrani dia tak jumpa maklumat ini pun. Ataupun dia jumpa tapi dia masih tak menerima. Dan tak menerima kitab. Tak menerima ayat Allah. Jadi itulah maknanya bagi kita tidak ada alasan untuk mengikut ajaran Kristian kerana mereka dah tersilap. Dah jelas tersilap. Kenapa silap? Ini pertama sekali yang utama adalah tentang Nabi Isa. Tentang Jesus lah bagi mereka. Jadi mereka katakan Nabi Isa itu Tuhan. Kerana terlalu mengagungkan setelah Nabi Isa tak ada, padahal masa dulu ramai lagi yang menentang, kan? Dan yang ikut tu pula, mula ikut, lepas tu keliru pula. Ya? Sampai mereka mabukkan, sampai mereka anggap Nabi Isa itu Tuhan. Jadi Allah sebut ni, dia boleh. Kenapa berlaku semuanya itu kepada Nabi Isa?
Allah SWT Maha berkuasa, dia kata kun fayakun. Jadi jadilah. Nabi Isa lahir tanpa ayah. Ibunya suci bersih. Wanita solehah. Wanita yang baik. Ya? Dan dia diangkat ke langit. Itu semua dengan kuasa Allah SWT. Allah tak cerita kat kita angkat dia ke langit tu macam mana, dibawa ke mana, duduk di sana macam mana. Ada orang bertanya. Dalam kitab dicerita ada juga orang bertanya kepada Nabi tentang Nabi Isa ni, macam mana dia makan di sana, hidupnya bagaimana, adakah hidup dia tu hidup macam kita biasa. Allah alam, Allah tak cerita. Dalam apa hadis Rasulullah ada dalam ayat yang lain, mungkin kita akan jumpa nanti. Orang utusan Raja Najran, kerajaan Kristian, datang nak bertemu Rasulullah. Mereka tidak nak beriman. Mereka nak menegakkan kebenaran mereka, bahawa Nabi Isa itu sebagaimana pandangan mereka lah. Tapi jadi Rasulullah SAW menyambut cabaran. Rasulullah ajak muhabalah. Ada tentang muhabalah ni. Mubahalah di muka surat 85. Nabi Muhammad SAW ajak bermubahalah. Mubahalah ni kalau dia kata dia benar, sila tampil untuk bersumpah. Faham tak? Sila tampil untuk bersumpah tentang kebenaran itu. Jadi Nabi Muhammad SAW bersedia untuk, kalau dalam ayat berikutnya, sedia membawa kaum keluarga para sahabat untuk majlis mubahalah ni. Tetapi maknanya bila bersumpah tu, siapa rasa dia benar dia bersumpah. Biasa tak tengok majlis macam tu. Mubahalah ni ada. Jadi dalam Al-Quran Allah sebut tentang mubahalah. Bila orang tu rasa dia benar dan satu pihak lagi rasa benar, buat majlis mubahalah. Mubahalah ni bersama-sama datang bawa bukti masing-masing, lepas tu sumpah. Bersumpah. Bawa saksi masing-masing bersumpah. Tapi wakil Raja Najran ni tak datang. Jadi tidak berlaku dalam majlis tu. Tapi Rasulullah SAW, Allah tunjukkan cara nak menyelesaikan masalah kalau ada pertikaian ni, kita bersemuka. Siapa rasa dia betul, berikan bukti. Kan? Berikan kesakupan untuk maknanya bila mubahalah ni, dia ada maknanya ada di situ disebut sumpah laknat. Sumpah laknat. Kalau satu pihak tu dia sebenarnya bersalah, tapi dia menafikan, dia kata dia tak bersalah, dia sebut, dia bersumpah, akan berlaku laknat Allah kepadanya. Jadi orang yang benar akan sangguplah. Kalau orang yang tak benar, dia tak beranilah nak datang ke majlis untuk bermubahalah tu. Kalau dia datang dengan menegakkan benda yang tidak hak, akan terimalah azab daripada Allah SWT. Jadi ada cara ni. Ada cara maknanya kalau nak pastikan siapa betul dan mereka duk pertahankan sangat bahawa Nabi Isa tu gitu gini, Tuhan mereka, Tuhan tiga dalam satu, jadi orang Islam boleh bermubahalah. Tapi selalunya mereka tak nak lah. Mereka tak nak persoalkan benda tu. Itu dah jadi hak peribadi yang tak payah, orang lain tak payah tanya kenapa mereka nak pegang kepada pegangan itu, nak teruskan pegangan itu. Orang lain jangan campur. Jadi dalam Islam pun bila dah ada pendirian macam tu, dalam surah Al-Kafirun disebut lakum dinukum waliyadin. Kamu dengan agama kamu, kami dengan agama kami. Kebenaran tak disampaikan. Kan? Tak disampaikan. Tapi kita tak boleh paksa orang ikut kita. Cuma bila kita tengok dalam ayat tadi, kita ada masa sikit lagi kan? Berapa minit? Dalam ayat tadi disebut, ada di dalam ayat lain, dalam surah Al-Baqarah, disebut orang Yahudi dan Nasrani ni akan sentiasa berusaha untuk mengajak umat Islam supaya ikut jalan mereka. Tak dapat suruh tinggal Al-Quran, mereka akan buat apa? Mereka akan secara halus ajak kita ikut. Contohnya dari segi adat budaya kita, kan?
Apa contoh kita ikut Kristian? Orang kita ikut cara Kristian. Banyak kan? Banyak kita tak perasan. Baby, nak lahir baby tu buat majlis apa? Baby shower. Baby shower. Tu kan ada Islam. Kan? Ada Islam ada. Kan? Ada Islam kita. Syukur. Syukur boleh buat kan? Tu. Ya? Lepas tu, kalau bersanding kahwin tu kan, buat baju labuh-labuh tu. Kan? Ada orang pegang baju. Benda tu kecil tapi kita ikut cara dia. Bagi saham pada mereka lah. Dia lagi candlelight dinner, candlelight virgin. Saya dengar tak? Kalau ada berlaku beberapa apa-apa macam tragedi misalnya, apa-apa suatu yang tak ni lah berlaku di tempat kita, orang buat. Mereka untuk mengingati peristiwa itu atau untuk memberikan sokongan kepada mereka yang dizalimi ini ataupun sebagai tanda ingatan kepada mereka, dibuat satu mereka orang berhimpun. Dia masing-masing bawa lilin. Cuba cari buka candlelight virgin lah kan, VIRGIN. Candlelight dinner, semua nak guna api. Api ni bukan budaya Islam. Ustazah, birthday tu Ustazah? Birthday kan. Dalam Islam kita sambut Maulidur Rasul, kita salawat kan. Itu pun zaman Rasulullah tak buat juga macam-macam tu, tapi kita boleh buat tanda bersalawat kan. Salawat tu disuruh Jumaat kan. Tapi sebagai tanda ikatan kita buat majlis cara bukan cara kita tu. Tiup kek semua tu kan. Ya. Cuma kita bolehlah nak apa? Tanda ingatan kepada mak ayah kita, hari jadi dia sekali kita jarang balik, sekali buat surprise, mengembirakan hati mereka. Tapi tak usahlah buat tiup lilin tu. Yang berlilin. Api tu kan. Api ya. ni kita tengok orang Yahudi pun dia ada majlis. 40 hari. 40 hari dia tak ingat. Ada 40 hari, ada yang 24 jam mereka pasang lilin untuk sesuatu peristiwa tertentu, mengingati orang yang dikasihi yang telah meninggal dunia. Ini orang Yahudi. Ada apa nama dia? Sorry, tak ingat. Ada. Orang dulu Yahudi, Nasrani, satu lagi Majusi. Majusi ni agama menyembah api. Api ni sinonim kepada orang bukan Islam sebagai tanda, tak tahulah tanda macam mana. Sedangkan kita kalau api ni lambang neraka kan. Rasulullah marah bunuh binatang dengan api pun. Ini jadikan api ni sebagai suatu maknanya sentiasa ada dalam upacara kita, ada dalam upacara ibadah itu bukan cara Islam. Kalau kita tengok dalam orang Iran pun, Iran kan kita kata kerajaan Islam kan. Kita tengok kadang-kadang filem Iran selalu ada api. Ini mereka asalnya dulu-dulu orang Iran agama Majusi. Orang Yunani kan, dia letak api kat bukit-bukit, kat lubang-lubang kan, gua tu kan, ada lubang-lubang, dia letak api lilin, dia letak lilin. Ada agama tertentu. Dalam budaya kita bakar mercun apa semua tu bukan daripada Islam tu. Pasang-pasang lilin. Atau kita pasang lampu apa waktu nak menyambut 27 Ramadan, malam 7 lipo kan. Tak ada sebenarnya, tak ada tu dalam budaya Islam. Itulah anak tanya. Kat tu lagi kita dah cukup. Soalan tak? Yang kedua kan? Sampai sekali lah kita, insyaAllah. Panjang kan? Hari tu rasa macam habis kot, tak lama kot habis. Tapi dah makan tahun surah sebab PKP. Jadi nampaknya panjang lagi, tak apalah. Tak apalah lah kan?
Sambil-sambil tu tadabbur baca ayat dia, tengok terjemahan. Ya. Bulan Ramadan ni tadabbur lah. Tadabbur tu maknanya kita baca ambil pelajaran. Jadi setakat itulah. Kalau ada soalan lagi tak? Kalau tak ada soalan kita berhenti setakat ni lah. InsyaAllah kita harap Allah bagi kita sedikit barakah daripada majlis kita hari ini. Dan selamat meneruskan ibadah bulan Syaban. Nak menyambut Ramadan ni, sedialah. Kita lapang-lapangkan sikit masa untuk baca Quran. Jadi, aku lupa boleh hazard. Astagfirullah. Terima kasih Ustazah. Assalamualaikum. Terima kasih Ustazah. Kita baca doa sikit ya. Sama-sama. Ya. Kalau anda أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا حميدا حمدا شاكرا حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي جلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت ونجاة من النار على حساب اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah. Terima kasih. Sama. InsyaAllah kita jumpa lagi. Bye. Okay.